Tapi yang Allah tak bagi tahu berkenaan dengan perkara gaib ni, dia pun tak tahu. Okay. Bila kita sebut, kita kena kemukakan dalil lah. Okay. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, dia mengatakan bahawa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin," tidak ada hamba, qala la ilaha illallah, yang mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah. Saya nak tunggu satu soalan tapi biar dulu. Ada 2-3 perkara saya sebut ni. Mungkin ada tunggu satu soalan. Thumma mata, lepas tu dia mati, ala zalika illa dakhala al-jannah. Melainkan ia akan masuk syurga. Melainkan dia akan masuk syurga. Banyaklah hadis-hadis berkenaan dengan perkara ini. Saya bawa beberapa yang lain. Inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Okey. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan untuk, bila sebut mencari wajah Allah ni, apa maksud dia? Mencari wajah Allah. Apa maksud dia? Berjumpa ataupun mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu mencari wajah Allah. Nah. Yang tadi saya sebut, bila terdapat iman walaupun seberat biji sawi itu, di dalam hadis Nabi SAW ada juga yang mengatakan seberat biji gandum. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazidu burrah. Kelak akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya masih terdapat iman meskipun seberat biji gandum. Dan banyak hadis-hadis lain berkenaan dengan perkara yang sama. Okay. Ini syarat yang kedua. Okay. Orang masuk Islam, orang masuk syurga, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dua kalimah syahadah dengan yakin, walaupun dia melakukan maksiat. Okay. Ini hal-hal yang merosak keislaman seseorang. Ada beberapa perkara yang saya akan ulang balik, tapi secara umumnya yang digariskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitabnya, di dalam buklet kecil ini, ialah pertama, mempersekutukan Allah dalam ibadah. Saya disebut tauhid uluhiyah. Hari itu kita belajar ada berapa tauhid? Berapa tauhid? 2, 3. Apa dia? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat. Now, yang membezakan kita dengan kafir tauhid apa? Tauhid uluhiyah, yang juga dikenali sebagai tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Tauhid rububiyah ni kebanyakan manusia dalam dunia ni dia ada tauhid rububiyah. Tentu saya tak payah ulang, kita sebut benda hal itu kan. Dulu saya ingat Sami Wedu bila dia berlaku tanah runtuh dekat Lebuh Raya mana tak? Bila orang tanya dah, dia tak, tuan dalam nak kerja. Tauhid rububiyah tu ada kat dia. Dia pun percaya kan. Jadi kalau setakat sama lah macam Sami Wedu kan. Nah, yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara dengan Allah. Menjadikan sesuatu sebagai perantara. Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang dulu saya duduk di Perai tu. Perai biasa tempat Hindu Cina ramai. Bila dia keluar pagi-pagi tu, Hindu kami, Cina kami duduk nak empat, tolak. Dia sembah. Dia punya Tua Pekong lah tu kan. Tua Pekong lah tu kan. Bila kita tanya dia pasal apa, Tuhan, ni Tuhan. Dia kata ni bukan Tuhan ni kata. Bukan Tuhan tu, Tuhan Allah lah. Dia pun percaya macam kami Bedu tadi kan. Tapi dia kata kita ni, dia kata manusia biasa, kita nak berhubung terus dengan Tuhan tak boleh, dia kata. Tak layak bagi kita. Jadi inilah perantara kita. Dia kata kita cakap dengan dia ni yang di carry forward lah. Kan? Itu yang perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay? Kita sebagai orang Islam berhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di kubur wali bukan sebahagian daripada Islam. Berdoa dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeru nama Nabi bukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang pergi Mekah tu biasa. Kalau apa? Di Masjidin Nabi kan. Orang setengah dia Muslim ni, kadang-kadang black-black, bukan semua lah. Kan? Dia pergi minta doa depan makam Nabi.
imam-imam di masjid Nabi tu, dia kadang-kadang setengah tu kasar lah, orang Arab biasa kasar. Dia pukul dengan sejadah. Dia pukul dengan haji, qiblat. Doa kat Allah, bukan doa kat Nabi. Kat Nabi pun tak boleh doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik. Yang ni ada trend baru. Okey, seingat saya, setakat yang saya tahu 90-an baru dah mula popular di Malaysia. Tidak mengkafirkan orang musyrik, sehingga pernah orang memetakkan kertas kita mengatakan bahawa orang Kristian dan orang Yahudi itu mereka pun orang beriman. Dia pun Islam juga, sebab Islam dia tak sempurna lah kita. Ya, tuan-tuan tahu, sebagian orang saya tahu siapa, mungkin tahu siapa yang saya maksudkan. Dia tidak mengkafirkan orang musyrik. Yang keempat, berkeyakinan hukum ciptaan manusia lebih sempurna dari hukum Allah. Saya sebut ni tuan-tuan, sekali ada syarat dah. Kita tak mahu sekali. Kan kita tengok 10 benda ni ada tak ada kawan tu dah. Aku nak katakan biar. Tak mahu. Ada syarat dia yang lain lagi. Ini sekali lalu kita sebut. Berkeyakinan hukum ciptaan manusia lebih sempurna dari hukum Allah. Berkeyakinan. Berkeyakinan. Saya rasa tak sebut sekarang tapi saya. Kelima, membenci sesuatu yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dia membenci sesuatu yang ditetapkan dalam syariat Islam. Bila dia pasti sesuatu tu, dia menyatakan, dia benci. Itu juga menjadikan rosaknya Islam sesuatu. Cuma tajuk ni tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ada orang kata yang merosakkan Islam, kadang-kadang ada orang kata yang merosakkan iman. Yang lebih cepat ada merosakkan Islam. Tak kita bagi ayat Quran berkenaan dengan itu. Yang keenam, memperolok-olok ajaran Islam. Memperolok-olok ni banyak cara lah. Dia ada dua secara umumnya. Satu secara terang, dia sebut. Kadang-kadang dia buat mata. Kadang-kadang dia buat dengan riak muka. Memperolok ajaran Islam. Yang ketujuh, beramal dengan perbuatan sihir. Dia beramal dengan perbuatan sihir. Yang ke-8, membantu orang musyrik dalam memusuhi Islam. Cuma lagi saya akan sebut berkenaan dengan satu hadis berkenaan dengan Adi bin Hatim. Ini. Yang ke-9, berkeyakinan sebahagian manusia dibolehkan tidak mengikuti syariat agama. Ini setengah kadang-kadang tu ajaran-ajaran sesat ni. Dia tahu syekh, dia berkeyakinan syekh dia ni tak perlu sembahyang lah sebab dia sampai satu makam yang makam yang tertentu tak jatuh dah tanggungjawab sembahyang pada dia, kewajipan sembahyang tu pada dia. Ini tak betul. Dan yang ke-10, berpaling secara keseluruhan dari agama Allah. Berpaling secara keseluruhan, satu apa kerana Islam ni tak buat. Secara keseluruhan. Daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita ni tak ada lah. InsyaAllah. Okey. Yang syarat seterusnya, dosa-dosa besar tidak membatalkan iman. Okay. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bezakan juga berkenaan dengan maksiat dan murtad. Maksiat dan murtad ni adalah dua benda yang berbeza. Bila kita kata macam tu, kadang-kadang orang kata kamu ni ambil ringan bab maksiat. No. Kita bukan kata kita bila kita sebut ni bukan kita suruh ataupun kita galakkan orang buat maksiat tak. Tak boleh, jangan buat maksiat. Cuma kita katakan maksiat itu tidak menjadikan dia murtad. Maksiat itu tidak menjadikan dia murtad. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab dia mengatakan bahawa jika dosa dan maksiat dipandang dapat menghancurkan dan mencabut iman dari akarnya serta mengeluarkan pelakunya dari Islam secara mutlak, bererti maksiat dan murtad ni sama. Berarti maksiat dan murtad sama. Dia ada bagi satu yang saya rasa kita semua boleh faham. Dia kata kalau maksiat dengan murtad tu sama, sebab apa ada hukum mencuri, hukum berzina,